sahbihi ajmain. Alhamdulillah dapat kita berjumpa di rumah Allah ini, dan di antara waktu yang makbul doa ialah waktu hujan. Jadi kita semua boleh niat masing-masing, ya. Sebelum itu niat iktikaf di dalam masjid, nama itu iktikaf fi hazal masjid lillahi taala, dan kita berdoa di dalam hati apa yang kita mohon sedang antara waktu yang dimakbulkan ialah ketika waktu hujan, rahmat tengah turun. Jadi kita niat masing-masing, ya. Semoga Allah Taala mengampunkan dosa kita. Kalau ada antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan. Ada saudara kita Hajilan masih ada di hospital. Mungkin ada antara kita yang tak tahu, Hajilan kita jaga masjid masih ada di hospital lagi. Di rumah? Dah balik dah? Masih di hospital, dah pergi tipis, dah bawa balik ke Cameron Highland. Tapi nak melawat pun sekarang ni keadaan tak berapa benda mengizinkan. Mungkin susah juga nak melawat. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan, dan siapa-siapa yang sakit kita doakan sama-sama mudah-mudahan mereka dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Kalau kita tengok kes COVID pada hari ini 1041. Banyak ke sikit tu? Banyak. Gelombang pertama dulu 100 lebih, kita dah lockdown satu Malaysia. Sekarang 1041 jadi biasa, tuan-tuan. Dan hari ni viral sekali, Ustaz Kazim kena belasah hari ni. Kalau tuan-tuan tahu, ya. Mungkin ada Pak Haji Amin tak tahu lah ni, Facebook tak main ni Pak Haji. Ustaz Kazim melihat kena belasah hari ni cukup-cukup. Tertungging kawan tu. Kita bukan nak menyembelah siapa-siapa, ya. Berkenaan dengan COVID ni. Dan yang terbaru itu saya tak dapat nak confirmation daripada Itali. Dia kata yang menyebabkan kematian tu bukan virus tu sendiri, ada darah beku dalam darah, katanya begitu. Tapi saya tak dapat kepastian ini. Saya tak berani nak viralkan, cuma nak bagi tahu sakit ni hanya Allah saja yang menyembuhkan. Kita berusaha, bergantung kepada sejarah, bergantung kepada sirah zaman Sayyidina Umar dan sebagainya, di mana lockdown sudah ada. Cuma dulu tak sebut PKPB, PKPD, PKPP, segala macam nenek semua keluar. Tapi zaman dulu dah dia kata kalau ada wabak, taun ni kalau kita sebut orang Melayu, taun penyakit kolera, ya, yang berak-berak, cirit dan boleh meninggal. Itu orang Melayu panggil taun. Tapi taun sebenarnya dia wabak yang melibatkan banyak orang, ataupun satu kawasan, satu negeri. Dan jangan terperanjat, COVID ni satu dunia telah terlibat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya, kita sama berdoa, mudah-mudahan penyakit yang tengah menyebabkan dunia stand still lah, orang putih kata, ya. Kalau perniagaan tu semua daripada yang sekecil-kecilnya sehingga yang sebapak besar kapal terbang meninggal lah semua, Tony Fernandez dah meninggal lah, tuan-tuan. Nak hidupkan bisnes dia 60 bilion, tuan-tuan. Bukan 60 juta, 60 bilion. Bukan million lagi dah, bilion. Tertungging kawan. Yang kecil dengan cara kecil, yang jual goreng pisang, cara goreng pisang. Yang dah pincin macam Pak Amin, susah cara Pak Amin, Yang dah pincin macam Majid pun dapat duit pincin, susah cara dia. Yang berkebun, saya datang Cina datang, tuan-tuan, sekarang banyak susah. Baru ni tadi pagi Cina datang. Apa saya bukan tak boleh jual. Bangla sekarang jual terus ke pasar burung Kuala Lumpur. Jadi online sekarang ni dah, tuan-tuan. Bangla sekarang ni dah sendiri trading dari sini hantar ke sana, dah tak melalui dah ejen dah. Bukan kita nak kutuk Bangla, ni ada Bangla kat sini. Ini cerita, tuan-tuan. Dan saya tahu siapa yang ada lesen lori pun ada, hantar terus saya ke pasar burung. Jangan kita tak sangka dalam diam-diam macam ni, Jadi tak heran kalau Rohingya tu kena halau daripada Myanmar, dia antara ciri-ciri dia. Bila semua ekonomi dah dia kuasai, semua dah dia kuasai, orang pun dah naik panas, tuan-tuan. Tak boleh tahan. Keluar. Itu di antara saja ni kerja cerita pasal COVID ni, tuan-tuan, Jadi sehingga sini ke saat ini penyakit COVID ni yang diketahui oleh manusia, yang ilmu Allah Ta'ala bagi kepada manusia dan pakar-pakar kesihatan masih terlampau sedikit. Berubah daripada semasa ke semasa. Dulu kata macam ni, kata macam ni, dulu kata macam ni. Dulu kalau kita ingat HIV ni, orang takut tak? Dengar HIV ni 20 tahun dulu dengar HIV, takut tak? Sekarang dah biasa, tuan-tuan.
Ada HIV. Baik, saja ini saya nak cerita mukadimah sikit berkenaan dengan Ustaz Kazim dan sebagainya ni. Bukan kita menidakkan SOP. Dan kita tidak taksub kepada begini. Kita nak berubat cara kita. Tapi kalau kita sampai menafikan yang benda fizikal ni, maknanya lockdown zaman Nabi tak ada lah, zaman Sayyidina Umar tak ada, itu saya rasa kurang tepat lah. Bukan nak kata salah. Kurang menepati syariat Islam itu sendiri, saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada kena penyakit kawasan tu, kita jangan pergi. Dan siapa dalam kawasan tu yang ada penyakit taun macam sekarang ni, wabak, jangan keluar dari kawasan. Lockdown lah. Itu maknanya lockdown. Kita je istilahkan lockdown. Perintah PKB. Perintah Kawalan Pergerakan. Bahasa Melayunya PKB. Perintah Kawalan Pergerakan. Lockdown. Jadi mudah-mudahan kita jangan terpengaruh dengan benda macam ni. Sampai keluar kata-kata, aku tak takut dengan corona, aku takut dengan Tuhan. Takut dengan Tuhan tak sama dengan takut dengan corona, tuan-tuan. Takut dengan corona kita lari, jangan masuk. Takut dengan Tuhan kita kena datang dekat. Mana boleh kita samakan? Jangan kita terpengaruh dengan benda-benda begini. Kita iman kita kena kuat. Sentiasa kita mohon kepada Allah, semoga Allah Taala memberi kekuatan keimanan kepada kita dalam menghadapi cubaan ini, tuan-tuan. Tak tahulah nak kata bila boleh selesai, wallahu alam. Ini sekarang tengah sibuk semua orang semua negara yang mengeluarkan ubat vaksin pelali ni tengah berlawan ni, tuan-tuan. China kata keluar RM2, Amerika kata nak 200, ceritanya begitu, wallahu alam. Dan jangan kita bayangkan dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 100 orang kena COVID, contohnya 80 baik dengan sendiri dan tak tahu pun dia kena sakit. Bayangkan tuan-tuan, kita hanya 20% daripada penyakit yang diberi itu yang jadi kita kalang kabut. Tapi di antara kita ni ada yang pernah kena COVID, kita pun tak tahu. 80% orang yang kena COVID tak ada tanda dan dia baik dengan sendiri dengan izin Allah. Orang Melayu kata baik dengan sendiri, mana boleh baik dengan sendiri? Maknanya body kita ni, badan kita akan membuat kekuatan untuk melawan penyakit tu tanpa disedari. Dalam grup-grup WhatsApp kawan-kawan saya ni dulu semua pengarah dah pincin baga, tuan-tuan. Pengarah Kementerian Kesihatan, pengarah Perak, pengarah Penang, dia pun bersembang dalam ni lah. Yang dia ambil contoh, orang kata sampel buat apa, swab ni, swab lah perkataannya, ambil sampel tu orang yang ada kontak je. Awak ada buat swab? Saya pun tak ada buat swab. Kat klinik, duduk kat klinik, kalau orang datang kena, saya pun tak tahu. Contoh dia. Jadi sampel yang diambil itu sebenarnya tidak menunjukkan penduduk Malaysia ni sebenarnya. Kalau kita nak mempertikaikan sampel yang diambil itu kan, hanya Cik Jalil kena. Jadi siapa yang jumpa Cik Jalil sekian dari bulan pergi masjid, pergi kedai mamak ke, pergi kedai mana ke, pergi Abang Strawberry ke. Jadi yang itu yang kita cari. Yang kita ambil contoh. Yang lain kita tak, yang sehat ni tak, kita ada buat. Bang Husin tak ada buat. Contoh ni, Atan tak ada buat. Saya sendiri pun tak buat. Bermaksud dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak rahmat ni yang kita kena tengok. Kalaulah 80% yang kena COVID tu jadi sakit, apa jadi dunia ni agak-agak? Allahu Akbar. Kalau 80% contoh ni yang mati ni kita 1% lebih. Yang kena sakit, yang kita ambil sampel ni 1% je. Kalau yang 80% tu yang kena sakit, agak-agaknya berapa banyak mati, tak cukup tak masih dia rasanya teman. Kena buka kubur baru tu, batu 30 berapa? Batu 35, tuan-tuan. Kampung Raja ada satu tempat lagi kan? Dekat dengan masjid Kampung Raja tu. Kita dah lari sana, tuan-tuan. Itulah sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur dalam keadaan kita begini. Yang susah semua orang susah. Tapi kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disarankan oleh kementerian kita buat. Tapi jangan kita berhenti di situ. Kita masih bergantung kepada Allah untuk mendapatkan, mengelakkan kita, keluarga kita dan sahabat-sahabat kita daripada terkena penyakit ini. Bermaksud orang yang kena 80% tadi yang kena COVID, dia kena COVID kena, tapi sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa tanda, tanpa sakit, tanpa apa. Allahu Akbar. Kalaulah 80% tu kena tergulik, tuan-tuan, saya rasa masjid ni tinggal satu baris yang 10 orang je lah. Baris kedua 11 orang, baris pertama 10 orang, baris kedua dah jadi 11, tinggal sebaris je lah kasih. Semua tergulik kat rumah. Saya pun gulik, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi ini cerita COVID.
Baik. Berbalik kepada khutbah Jumaat yang baru ini, ya, yang khatib sebut berkenaan dengan kesyukuran kita dengan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pagi tadi itu kita berdakwah. Setiap kita jadi pendakwah. Tak perlulah kita ada title dai ke, imam muda ke, imam tua ke, Bilal Rawatib ke, masjid ni imam rawatib ke, semua tak payah dah. Semua kita bila mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita adalah duta kepada dakwah secara automatik. Dalam keadaan masing-masing tuan-tuan, dalam keadaan saya masing-masing. Jadi saya nak share sikit tadi tip saya macam mana contohnya yang saya nak cuba melakukan usaha dakwah dan mencegah kemungkaran ini, tuan-tuan. Pagi tadi kita cerita pasal kemungkaran. Semalam kita baca dakwah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya gabungkan aja cerita kita pagi ni. Malam ni macam mana usaha saya. Apa yang saya buat supaya kita dapat sedikitlah. Kalau kita nak keluar ikut tabligh, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tablighnya itu dia keluar terus, tuan-tuan. Mungkin kita tak mampu. Saya tak mampu, tuan-tuan. Nak tinggal 4 bulan, nak tinggal 40 hari. Sampai ada nasi kadi kambing 40 hari pun ada keluar, tuan-tuan. Itu orang tabligh yang buat, tuan-tuan. Makan dalam talam, tuan-tuan. Saya pun tak pernah makan. Saya lalu je kat tepi highway tu, nampak ni kadi kambing 40 hari. Tuan-tuan kalau pergi Johor Bahru, lepas sembang renggam, Majid pernah makan ni. Betul? Oh, Cik pun pernah makan. Saya lalu je. Itu orang tabligh yang meniaga, tuan-tuan. Nak cerita tadi tu, usaha dakwah ni terpulang kepada tuan-tuan masing-masing. Kena ada kaedah dan kena ada sedikit ilmu, kena ada sedikit metodologi, kena ada sedikit orang kata kemahiran. Dan nak mencegah kemungkaran ni lagi susah. Kalau kita tengok Ustaz Khairul pagi tadi, dia je boleh buat, kita tak buat pun. Mungkin kita jarang lah. Mungkin kita yang ketiga lah, kategori yang ketiga kita, ya. Yang dengan hati kita, maknanya kita tidak meredai apa yang dilakukan kemungkaran. Itu adalah selemah-lemah iman. Mudah-mudahan kita jangan tergolong itu. Kita golongan yang lebih nombor 2 sekurang-kurangnya. Ataupun kalau kita berani ada kuasa, kita yang golongan yang pertama. Mencegah dengan tangan, dengan kuasa, dengan apa saja, tak boleh kita boleh cakap. Baik. Ini ada beberapa senario yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan saya duduk di klinik. Mana kita nak berdakwah dengan orang, mana kita nak jumpa kemungkaran. 2-3 minggu lepas, ada satu hamba Allah datang. Jadi saya tak perlu sebut orangnya, ini orang asing. Dan dia pernah datang ke klinik saya. Dia kata, minta maaf cakap, ini benda zina ni, ya Allah ya Tuhanku. Belah kita nak cakap lah. Jadi ini pendatang asing, isteri pun dah jauh, mungkin dah 5-6 tahun tak balik. Kita jangan nak temerang lah, bombat 50 ni kalau ada isteri, minta maaf lah. Yang nak bohong lah, yang bujang tu tak tahu lah yang bujang kan. Yang nak kahwin ni, umur 60 kita ingat dah tak ada. Ada juga. Tak. Ada pun sakit saya umur 80 lebih, datang lagi. Laki-laki. Tuan-tuan, jangan main. Jadi dia datang, kena sakit, orang cakap sakit kelamin. Apa kita nak buat dakwah? Kita nak marah dia? Kita nak pukul dia? Tak boleh. Okey, kita bagi ubat dulu. Dan daripada ubat tu kita tanyalah. Yang kita cucuk dia, kita bagi ubat. Awak tahu tak? Awak Muslim kan? Kita cakap baik-baik. Itu di mana orang kata hikmah tu kita kena ada. Awak tahu tak ini salah? Tahu. Ini dosa besar. Kalau awak masuk Muslim ni, awak rejam mati, tuan-tuan. Hukumnya, hukum rejam mati. Dia dah kahwin. Bukan cakap rotan, tuan-tuan. Rejam sampai mati. Itu cara kita bercakap. Jadi kita ingatkan dia lagi sekali lah. Maknanya situ kita nak mencegah lah, benda dah berlaku. Dah berlaku. Itu antara saya ya. Sebab mungkin dia datang jumpa saya. Kalau dia jumpa Ustaz Fairul, tak tahulah. Mungkin dia tak cerita hal tu, dia cerita hal lain pula. Contoh lah. Jadi terpulang kepada masing-masing punya kaedah. Okey, datang satu pelancong daripada Palestin. Ini dah lama lah cerita kan. Buka-buka baju ada tattoo. Dia daripada Palestin. Tattoo. Saya tanya dengan dia, you Muslim? Muslim? Yelah, kita malah nak kata kau ni Muslim, kau ni masuk neraka. Itu pencara kita lah kan. Maksudnya kena ada sedikit hikmah kita nak cakap. Awak tahu ke buat tattoo ni haram? Tahu. Dia tahu, tuan-tuan. Kenapa dia buat? Kawan-kawan. Kawan cakap aku tak nak lah.
Pakistan pun ada juga. Pakistan ni kebanyakannya agama dia agak strong tuan-tuan. Pakistan kebanyakannya lah. Ya, yang lara kita, orang kita sama juga. Ya. Yang kuat pun beragama pun ada. Yang kuat sebelah kiri pun ada. Terus cakap ke dia. You tahu ke kalau nak buang tattoo ni mahal? Tahu. Nak buang tattoo, buat tattoo 200, 300 tuan-tuan. Nak buang tattoo 5,000 tuan-tuan. Ada satu mak salih dulu yang tukang masak dekat, kalau tuan-tuan tahu, salih kadang-kadang sembahyang kat sini subuh dia tattoo dia penuh. Tiny boutique orang Australia. Itu kalau tuan-tuan tahu dia punya sejarah dia ni, itu macam kita bentung tali dekat Australia. Itu dia tahap dewa tuan-tuan kalau budak sekarang ni. Bentung kali lah. Macam Cina tu panggil botak chin. Tahap dia masalah tu botak chin, tapi dia masuk Islam. Tapi kalau mendiamkan tempat-tempat macam muka, macam Mike Tyson tu kalau masuk Islam. Jadi kalau benda tu memudaratkan, itu alim ulama ada memberi fatwa. Kena tanya dengan dia. Bang Long di Singapura contoh dia kan, muka semua penuh dengan tattoo kan. Jadi kalau benda tu memudaratkan, itu kena tanya orang yang alim. Kadang-kadang ada di bagi pengecualian. Jadi itu cara kita berdakwah. Kena buang. Dan nak buang tattoo ni guna-guna lihat itu kata mahal tu 5-6 ribu, kecil pun 5-6 ribu. Baik. Itu yang dah Islam buat tattoo. Kalau yang dia buat tattoo sebelum dia masuk Islam, macam yang saya kata masalah tukang masak tiny boutique dulu tu, itu kita kena cara lain kita bercakap dengan dia. Dia dah tak ada, dah boleh usul lah sebab dia ada masalah permit kerja. Masalah tu yang buat visa tu dulu naik. Itu di antara cara kita nak dakwah. Kemudian kita nak tadi kita nak mencegah kemungkaran ya. Satu tattoo, satu saya sebut pasal penyakit kelamin contoh dia ya. Ini kita nak berdakwah. Semalam ada satu India datang. Ini akan Mahlan. Sebelum tu dia datang jumpa saya, dia kata nak sunat. Saya pun tak tengok bendanya sebab saya ingatkan biasa je. Bila datang harinya buka-buka memang bermasalah. Awak buat apa? Saya student kat Nusin Maya. Bapak saya kata ingatkan nampak coki je ni aku. Buat duduk mana? Duduk Ringlet. Jadi saya pun terangkan kat dia. Jadi kita kena niat dengan Allah Ta'ala. Bagi aku cara untuk bercakap pasal Islam dengan dia ni. Kadang budak-budak ni kena tengok dia punya flow dia tu. Kita tak boleh terjah je. Habis sekarang ni PKP buat apa? Saya tolong uncle saya tolak tanah. Rupanya nak saudara Siba. Siba tolak tanah yang Shell dekat petrol pump ni dengan Kia Farm punya sempang tu. Saya jaga yang Kia Farm, dia kata. Oh. Saya tengok-tengok benda tu memang bermasalah, memang kena wajib sunat. Awak tahu tak dalam Islam kena sunat? Tahu. Awak tahu kenapa? Antara ni macam awak ni lah. Baru cerita bab Islam. Dengar tak dengar tu kita lain cerita tuan-tuan. Kurang-kurang dalam kita menyunat tu dalam tempoh 20 minit boleh kita sembang. Itu cara dakwah saya lah. Macam Matan tak boleh lah nak cerita benda tu kan. Benda tu takkan nak tunjuk ke Atan. Melompat lah Atan. Contoh dia kan. Naik bukit boleh lah. Cerita naik bukit, dalam naik bukit tu tunjuk pokok. Ni pokok ni Tuhan jadikan. Itu je cara dia. Jadi dalam 20 minit itu kita sempat bersembang. Ada lagi satu. Ini cerita yang India tadi. Macam mana kita nak bersembang ya. Dan ini India juga dia ada ring dia. Datang nak hidupkan lesen GDL. Tak tahu, ada mungkin yang tak tahu GDL. Atau tahu GDL? Yang bawa lori, bawa ada, yang tu. Kalau yang bawa taksi panggil PSV. Jadi kalau yang bawa lori, bawa traktor, bawa apa semua kena ada GDL. Jadi kena buat check up, medical check up, isi borang. Saya jarang tengok budak ni. Bukan budak lah, nak kata budak pun tak budak lah, dah 20 lebih. Dia duduk mana? Ringland. Oh. You sekarang buat apa? Saya tolong juga orang buat traktor, dia kata. Traktor. Habis you siapa? Saya punya bapak dulu ada traktor. Baru saya ingat dulu yang kena hempap traktor, ingat? Dekat Ringlet dulu ada dia tekan traktor, kat bawah tu ada orang hidupkan enjin mati. Tu bapak dia. Habis you macam mana? Tampak dia pun sedih kan? Dia ingat bapak dia. You tahu ke siapa yang hidupkan enjin tu? Pekerja bapak dia. Habis macam mana dia tak nampak? Rupanya memang dengan niat. Memang dia nak banyak kawan ni lah. Bila kawan tu kat bawah tengah betulkan traktor tu, dia start enjin, lenyek, mati tu. Lama dah tu cerita tu. Kalau Nana ada ingat apa? Ringlet.
Baik, kita nak cerita dengan agama dengan dia apa? Kita modal kita nak cerita antaranya. Agak-agak apa kita nak modal nak cerita? Cakap rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara, melompat dengan kawan tu kan. Awak tahu kalau dalam Islam membunuh ni ada 2 saya kata. Satu dengan sengaja. Contohnya orang tu duduk berbincang, saya datang ni dah bawa pisau, bawa senapang, bawa bisul, memang datang nak tembak. Itu dengan niat. Membunuh dengan niat. Itu hukumnya mati lawan mati. Itu hukum hudud sama dia. Yang kedua, saya pergi berincang, contoh dia lah. Tak, okeylah, pergi Amuraja lah. Orang Langgau kereta saya pakai BMW baru kan, orang Langgau marah lah. Tumbuk dia macam Nabi Musa, meninggal dia. Itu meninggal tidak sengaja, lain hukum dia. Kita terangkan dia dalam Islam, kalau tak sengaja ni, kalau dia maafkan, you boleh minta ganti rugi 100 ekor unta. Awak tahu 100 ekor unta sekarang harga berapa? 1 million. Kalau undang-undang Islam dijalankan, awak suka ke tak suka? Mestilah suka. Sekarang bapak ni 1 sen tak dapat. Kes dia tak tahu apa kes dia. Tak ada. Yang bapak dia mati tu, tak ada apa. Tak dapat compensation, apa pun tak dapat. Okey, kalau dalam negara kita ni laksanakan hukum Islam, agak-agak awak suka ke tak suka hukum Islam? Itulah baiknya Islam. Dia pun dengar, teman nampak dia mata sebab, kita bagilah support dia kan. Itu kaedahnya antara. Jadi terpulang kepada kita masing-masing. Kalau kita kerja tak jumpa orang, cara tak jumpa orang. Kalau cerita jumpa orang, jumpa orang. Kalau jumpa anak murid, ustaz, cikgu ni banyak kat sini ni, cara anak murid. Untuk cikgu-cikgu ni saya pernah ada sembang dengan satu cikgu lah. Mungkin saya pernah cerita, tapi saya tak ingat di mana saya cerita. Jadi saya kan biasa kalau jumpa orang, saya akan sembang dengan orang tu. Tapi saya dah masuk masjid ni, biasa saya akan target satu orang. Saya tengok orang, saya pun taruh marker kat orang tu. Jadi saya nak sembahyang, sembang. Saya nak jumpa orang, jumpa kat sini. Jadi berapa minit lagi? Ada lagi? Okey. Lepas sembahyang saya duduk kat belakang tu. Oh cikgu. Baik. Cikgu dari mana? Dia lembut je. Saya daripada satu kawasan negeri Selangor. Baik. Habis cikgu apa ni? Ini saya jadi cikgu yang anak murid paling tak suka. Apa agak-agak? Cikgu apa yang anak murid budak-budak tak suka? Cikgu apa agak-agak? Cikgu disiplin. Saya telah dihantar sekolah yang paling teruk disiplin kat negeri Selangor. Dia cerita. Memang masalah. Kalau pintu bilik air ni 3 hari tugas, 3 hari tugas. Tulisan jangan ceritalah. Kimak lah. Kalau benda sorry cakap Pukimak fuck engkau lah. Pukimak engkau lah. Semua tulis. Cikgu ni datang. Tengoknya dengan hemah dia. Memang dia kata alamak, macam mana aku sampai kat sekolah ni aku nak buat. Dia masuk sekolah kan biasa zaman kita kecil-kecil, sumbangun murid-murid, selamat pagi cikgu. Dulu tak bagi salam. Betul? Tak bagi salam kita. Masa sekali sekolah menengah, saya sekolah petang, pukul 11.30 saya dah pergi sekolah. Sembahyang zuhur pun tidak, asar pun tidak. Macam apa? Cikgu pun sama, surau tak ada, apa pun tak ada. Sebenarnya kalau nak sembahyang boleh aja di mana-mana. Bawah tangga ke tepi bilik guru besar ke boleh aja, tapi tak sembahyang. Ini tahun 71. Cikgu, minta maaf cikgu ya. Tak sembahyang. Cikgu pun 2x5 juga. Saya pun pergi bilik cikgu hantar buku sama juga macam kita. Kita 2x5 katakan dia. Cikgu pun sama, kita pun sama. Ini cerita zaman dulu, zaman jahiliah lah dia panggil ya. Jahiliah. Jadi habis macam mana kadang kita bersembang dengan orang ni kita dapat manfaat. Tahu macam mana psikologi dia nak budak-budak. Jadi dia masuk kelas. Sekarang siap-siap saya masuk kelas, you jangan bagi apa? Bagi salam dulu ataupun selamat ni. Selamat sejahtera. Jadi dia yang masuk bagi assalamualaikum dan selamat sejahtera yang belum beragama Islam. Bukan yang tidak beragama Islam, yang belum beragama Islam dia cakap. Rupanya budak-budak Cina suka. Budak-budak Cina yang walaupun dia bermasalah dia suka. Okey. Jadi dia buat macam tu sampai makcik kantin dia duduk sana lebih kurang 5 tahun kat sekolah tu. Pintu bilik air ni dah tak ada tulis, tak ada cabut dah tuan-tuan. Tak ada tulisan yang pelik-pelik semua ni yang mencarut segala mak nenek semua ni tak ada dah. Dan pintu bilik air pun tak bertukar dia kata. Dengan berkat dia. Macam tu. Dan ada murid-murid yang Cina yang masuk Islam. Itu kategori cikgu lah. Ini saya pengalaman saya.
Dan ada lagi satu cikgu. Ni cikgu dulu panggil sekolah menengah teknik. Ini pun cikgu disiplin. Dah jenuh dah merotan. Aku pun dah naik pening dah. Aku pun dah munajat dengan tuan macam mana aku nak buat dengan budak-budak ni. Datang lewat. Pasal sekolah teknik ni boleh duduk luar. Dulu duduk sekolah teknik boleh duduk luar ya. Bila yang datang lewat ni, apa dia buat? Cikgu ni. Siapa belum sembahyang subuh duduk satu tempat. Kira 99.5% tak sembahyang subuh lah. Geng-geng ni dah garantinya. Dia kata. Okey, semua duduk, semua sembahyang. Sembahyang berjemaah. Rupanya dengan itu tuan-tuan, boleh melembutkan hati budak-budak. Rotan dah jenuh dah rotan. Mana mus? Tak tahu lah berapa rotan dah lebuh dah. Ini jenis tak makan saman ni, rotan cairnya. Dia buat gitu cikgu. Jadi dengan tarbiyah dia, budak-budak tu menjadi baik, disiplin pun bertambah baik. Ini untuk pengalaman cikgu-cikgu lah. Yang lain-lain ni saya nak kata, saya tak pastilah. Jadi saya nak beri contoh mana macam mana. Kemudian lagi satu cikgu. Nah, ini contoh. Ini kepada korporat-korporat, kepada orang yang B40 tu satu. Tadi B40, M40 ni cikgu. Kena yang apa lagi satu? 20 tu apa? Apa cik? B40, M40, lagi satu 20 tu apa? T itu maksudnya apa? Oh, kira itu top lah. T itu top lah, tinggi lah. 20%. Maksudnya gulungan angkasawan dah. Ini angkasawan, bangsawan semualah tu. T. T20. Ini T20 ni profesor. Jadi lepas sembahyang subuh ni saya kebetulan aja ada bawakan jap minum. Saya jumpa satu orang ni. Macam ini orang T20 lah. Dalam hati saya kata T20 lah. Jadi dia pun duduk, saya boleh tembang duduk? Boleh. Dia kata sembang gini-gini. Dari mana? Dari Perlis. Ini sembang T20 ya. Habis datang ni, lepas tu budak-budak ni, budak-budak muda datang. Oh dah tahu dah pensyarah lah. Budak-budak grup ada 20 orang, 15 orang datang. Oh bayar-bayar 21, 20 tu. Ni profesor. Oh profesor. Betul lah saya T20 tu, betul lah. Baik, anak muda itu pun dalam tempat lain, saya pun duduk dengan dia sembang-sembang. Cikgu fakulti apa? Fakulti perniagaan. Woi, pandailah buat bisnes. Bukan begitu dia kata. Nampak? Baik, cikgu boleh cerita tak pengalaman ni Prof daripada jadi tenaga pengajar sampai sekarang ni, ada tak yang saya boleh share, yang boleh saya manfaat? Ginilah. Kita ada koperasi pensyarah-pensyarah ni, bahagian perniagaan ni. Buka satu koperasi. Okeylah. Dia di Perlis, UiTM Perlis. Buka kilang batu bata di Kelantan. Sebekat mungkin tanah dia yang sesuai ya. Batu bata ni bukan semua tanah boleh buat. Kami Halim tak boleh buat batu bata katanya. Kalau di Johor tu air hitam, kilang batu bata tuan-tuan, tu tanah paling cantik. Kalau Firaun, tak tahulah lagi lah Firaun. Dekat sana batu bata dia tak tahu macam mana lah batu dia. Cerita. Baik, dia pun buka kilang batu bata di Kelantan. Dia duduk di Perlis. Buat panggil adalah dia punya general manager, ada bekerja semua yang buat kerja tu lah. Apa jadi tuan-tuan, dia kata bankrupt. Awak profesor perniagaan macam mana boleh bankrupt? Kita pun nak masuk jarum lah. Ilmu tak sama dengan buat bang, kata saya cakap kat dia. Dia ketawa. Habis dia panggil mesyuarat semua, lembaga pengarah. Panggil mesyuarat ni. Ni cerita T20 bang ya. Sorry bang ya, ni cerita T20. Dia kata sebenarnya apa yang kita ada? Ilmu. Tapi kita pandai berniaga tak? Belum tentu pandai berniaga. Cerita je boleh. Macam mana nak buat untung rugi punya perkiraan, segala benda nak semua, itu dia pandai. Berniaga tak sama bang. Itu asas saja. Berniaga nak kena cari barang, orang, ini yang masalah orang lah. Baik, sebenarnya yang ada kita ilmu saja. Berniaga kita tak pandai. Jadi dia buat satu syarikat. Contohnya masalah company Cik Jalil ni, sorry minta maaf, ada masalah keuangan, panggil dia. Buat consultation fee untuk macam mana nak revive dia. Masjid punya untung banyak, nak untung lagi banyak, panggil juga dia. Jadi itu je ilmu. Maksudnya ilmu yang Allah Ta'ala kepada dia ni, ilmu untuk mengajar orang, untuk berniaga dia tak pandai. Tak sama. Okay, last saya cerita. Ni T20 jugalah. Ni cerita T20. Menantu saya dia belajar engineer, buat satu projek dengan Masing. Kalau tuan-tuan tahu dekat KL tu Masing, bukan Masing ya, Masing company besar. Dia buat satu projek di kawasan Banglo.
Kalau hari Sabtu Ahad bunyi tukul sekali, menteri dah telefon dah. Dia tak boleh, Sabtu Ahad tak boleh kerja. Bunyi paku jatuh keting, telefon dah. Jadi saya tanya dengan menantu dia, masa kau belajar engineer kau belajar tak benda ni? Tak belajar. Datang Bandaraya punya anti denggi punya tim. Jumpa 3 kod Edis. Jentik Edis. 20,000 bang. Habis masa kau belajar dulu kau belajar tak? Tak belajar. Nak settlekan benda tu. Belum cerita traktor terbakar, belum cerita Bangla dengan Bangla bergaduh mati, Vietnam dengan Vietnam bergaduh mati. Tak ada belajar bang. Jadi dalam maksudnya dalam kehidupan ni kita belajar ni bukan dengan buku. So itu cerita T20. Tadi B40 sudah, M40 sudah, T20 saya dah cerita. So jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat, saya share cara kita nak menyampaikan dakwah kepada orang, cara kita nak menegur kesalahan macam tadi. Kita nak ada kuasa, kita tak ada kuasa. Contoh dia, kita tegur dengan lidah. Kalau sekurang-kurangnya kita tegur dengan hati kita, kita tidak redha apa kesalahan yang dia buat itu. Itu adalah yang selemah-lemah iman. Jadi mudah-mudahan sharing saya ni, pasal saya tengok 2 hari ni Jumaat Sabtu ni cerita berkaitan, saya concludekanlah sekali. Jadi untuk sharing kita masing-masing, tuan-tuan dengan cara tuan-tuan. Abang Mai yang dah pencin cara Abang Mai. Naik motor dengan hemah, tunjuk kat orang ni bawa motor kena hemah, sempang kena berhenti, tengok kiri kanan. Bukan lanyak je kena kejar keliling. Hari tu apa? Kena ada polis trafik kejar lepas Zuhur lagi. Bila? Alah, ada polis kejar budak-budak mat rempit ni, keliling padang ni 2 round. Hari apa ya? Zuhur ke asar je? Asar. Mak rempit entah dari mana, dia kejar masuk jalan tepi sungai, masuk kat sekolah, masuk sekolah taman ni, keluar sini. Dia kejar, masuk balik. Lepas tu telefon lah trafik gang tu tunggu kat depan tu, kali kedua semua sanggup masuk balai trafik semua. Saya keluar, saya tengok kat mana budak-budak ni senyap hukumnya kat balai trafik semua. Jadi itu kita, kalau cara itu kita kena cara kita. Kena cara kita masing-masing. Jadi apa yang penting, mudah-mudahan kita ada niat untuk menyampaikan walaupun satu ayat, itu yang hadis dikatakan. Dan kalau maksiat tu kita tengok kemampuan kita, kemahiran kita dan sebagainya, kita kena berbuat begitu. Dan jangan lupa Allahus Samad. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nak cakap satu benda, tidak dibenarkan selain dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kena ada sikit lah. Kalau ilmu komunikasi nak cakap orang putih tak boleh, orang putih kita tak boleh buat apa lah. Itu dari segi komunikasi lah. Jadi so jangan lupa kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberi kita hidayah, memberi kita kekuatan untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar, insya-Allah. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cantiklah.